Allahu Akbar. Saya kan kalau kuliah ni perempuan macam ni kan, rasa macam sayu gitu. Rasa macam nak cakap sayang sangat dekat muslimat. Sayang sangat dengan wanita. Lepas nak peluk-peluk, nak cakap kita sama-sama masuk syurga ya, macam gitu. Kita jaga diri kita ya. Kita korbankan sikit nafsu keinginan kita ya, sebab dunia ni sementara je. Tapi kita tengok ramai wanita masih hanyut dalam dunia. Sampai karam, kita takut karam. Tak duduk di atas sampan yang sebenar nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu ramai wanita hidupnya ujian sangat berat. Diuji dengan suami, diuji dengan anak, diuji dengan kawan-kawan, tak habis-habis ujian. Sebab dulu saya kerja di bahagian tempat orang mengadukan ujian. Dulu saya kerja JAKIM kan, Batu Jabatan Agama. Saya kerja sebagai perunijang rumah tangga. Sebenarnya tugas dia bukan isu masalah rumah tangga saja. Apa-apa orang datang mengadu, 5-6 kes sehari. Walaupun tak larat macam mana nak dengar cerita orang, tetap juga kena dengar. Betul puan, kalau puan hari-hari orang ada masalah, lari tak? Lari, tutup pintu, kerik-kerik dalam rumah. Sebab kita tak boleh ngadap hari-hari orang cerita masalah, kita pun ada masalah. Sebab itu pun ninja ada masa saya duduk kat Jabatan Agama, ramai yang sakit, kolaps. Barulah boleh tukar, sebab itu tempat semua orang tak nak. Ya Allah, orang datang cerita masalah dengan muka, dengan energi yang negatif. Hari-hari kita duduk dengar cerita orang sejam, 2 jam, bukan sekejap. Dah lengah dapur orang menangis, takkan tiba-tiba okey, masa dah habis tengah menangis-nangis. Mana ada. Sampai petang, klien pula tanya, Ustazah, cerita saya ni menyedihkan tak sebenarnya? Sedih puan, sangat sedih. Bukan Ustazah tak nampak sedih pun. Ya, saya berapa kali kena tanya. Kita kena tunjuk macam, kita macam, okay, padahal kita dah blur dah ni, tak boleh masuk dah. Dia dah orang yang ke-6 dah, orang yang ke-5. Allahu Akbar, bukan sekejap dah macam-macam drama. Tapi di situlah Allah didik saya untuk jadi pendakwah seperti hari ini. Supaya saya memahami, saya kenal ramai wanita walaupun zahirnya nampak biasa. Tetapi mereka lebih baik daripada saya amal solehnya. Dia lebih sabar dengan suaminya. Dia diuji ujian yang berat dan sebagainya, Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang bila salah dengan muslimat, kita nak bagi tahu, bertahanlah hidup ni sementara saja, sabarlah. Rasul pun ada tinggalkan pesan dalam sabdanya. Bersabarlah kamu dalam mentaati perintah Allah, kerana azab Allah itu jauh lebih berat. Maksud Nabi kata, sesungguhnya mentaati perintah Allah itu lebih ringan bagi kamu berbanding beratnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab kita berlawan dengan hawa nafsu, sebab itu kita rasa kadang-kadang berat apa yang Allah minta. Kita rasa bersoal jawab di dalam hati contohnya, Masya Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih berayat dan semua yang hadir muslimat sekalian. Seronok tak jumpa saya? Buat-buatlah seronok ya. Saya gembira sebab saya tengok dia muka ketat. Saya kata dia suka tak kat saya ni kan. Padahal mungkinlah dia ngantuk ke, dia penat ke kan. Masya Allah. Jadi saya nak tanya, apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Tapi saya nak jawab dengan gaya ya, boleh ya? Bila saya tanya apa khabar semua, muslimat jawab Alhamdulillah. Ikut-ikut. Ini tes. Alhamdulillah. Cinta Allah. Cik baik faham. Puan buat macam ni. Ni saya pegang mic. Jadi buat dua-dua tangan. Cinta Allah. Angkat tinggi-tinggi. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Puan pun tak faham tu. Duit banyak tapi tak faham. Okay. Saja gurau ya. Maksudnya dua-dua. Sebab saya pegang mic ya. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Buat love. Tunjuk kat orang sebelah jadi tak love. Saya dah nampak ada yang tak jadi. Ya Allah. Memang kenapa orang pun nanti kita akan ulang. Love. Buat love. Subhanallah. Kesian puan ni Okey, love dia 3 segi. Puan pun okey, cantik ada rupa. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. Tangan tu dah keras dah tu. Tak boleh, urut pun tak jadi lagi. Jadi disebabkan ada orang yang tak jadi, kita takut masa tu bukan bahagia, dia kita dia sebab tak jadi. Jadi kita buat love besar. Bahagia. Gitu. Tapi janganlah muka ketak. Bahagia. Sebut betul-betul. Bahagia. Allahu Akbar. Subhanallah. Sumber bahagia kita bila dalam hati kita cintakan Allah. Nak cintakan Allah mesti kena kenal Allah. Bila dah kenal Allah, kita akan jatuh cinta berkali-kali kepada Allah.
Allahu Akbar. Cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah. Baca sirah Nabi menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, sayangnya kau kepadaku. Sekian-sekian. Kemudian sumber yang ketiga bahagia kita ada Al-Quran. Cinta pada Al-Quran. Jadi sebenarnya bila kita sebut begitu untuk tanam pasak 3 cinta tu. Kalau kita tak ada apa-apa di dunia tapi ada 3 ni, hidup kita bahagia. Tapi kalau kita ada semuanya, kemewahan, kasih sayang manusia, tapi tak ada 3 ni, sebenarnya kita sangat menderita. Itu satu musibah. Okey, jadi saya nak tanya, ini pun test juga. Itu tadi tu baru tutorial saja. Ini percubaan. Biasanya kali ke-100 barulah betul-betul. Okey, insya-Allah saya tanya ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Saya tahu ada orang ada masalah, mungkin bergaduh dengan suami tadi. Mungkinlah ada masalah apa, saya pun tak tahu, semua orang ada masalah, jangan ingat kita saja. Saya minta sekarang ni masalah tu letak dekat luar dewan ni. Tak payahlah bangun tu kan. Dia kan dapat sangat bermasalahnya dia ni kan. Sebab bagi kejap hati kita, masa diri kita untuk rehat. Takkan beban tu nak bawa ke mana-mana. Badan kita penat, kesian. Bagi kita masa untuk menikmati manisnya di majlis ilmu. Allahu Akbar. Saya tahu kalaulah ujian tu masalah boleh nampak, memang semua sengit ke bawah. Beratnya nak datang tu kan. Tapi kadang disembunyikan dengan senyuman, betul kan? Dengan keceriaan, subhanallah. Biar jelah Allah yang tahu. InsyaAllah Allah akan bantu kita selesaikan. Jadi ini saya tanya kali yang terakhir, dah jawab dengan semangat. Yes. Are you ready? Ready. Yes. Kalau soalan tu kena jawab macam ni. Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Oh gitu. Okay. Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Oh gitu kan. Saya ni macam slow-slow sikit. Kadang macam blur sikit. Saya dah berapa hari continue bertahan dengan painkiller, demam dan juga sakit kepala yang berterusan. Sebab jadual tu berterusan saya travel. Bersambung-sambung non-stop. Daripada Brunei sampai tengah hari terus bertolak ke Terengganu. Daripada Terengganu sampai pukul 1 terus bertolak ke Perak sampai semalam non-stop. Lepas tu saya dah jadi efek pada badan saya. Jadi saya lebih selesa berdiri sekarang. Tadi pun saya baru camai 2 jam berdiri juga. Sebab keadaan duduk, lepas tu jauh sikit macam ni duduk. Dan insya-Allah berdiri tu lebih baik untuk saya. Jangan risau. Drive PA tolong drive. Saya datang dengan PA. Tapi PA tadi ada urusan, saya suruh pergi ke Jual. Okey, saya rasa dia tak boleh gini. Kan? Sebab dia berlawan dengan belakang dia jadi. Jadi saya kena keras macam ni. Saya nak juga ngadak sana. Ya? Cuba. Dia tak jadi pula. Okey. Ni kali terakhir. Tarik nafas. Lepas. Okey, duduk tegak. Baru nampak muda. Okey, baiklah. Saya nak tanya ni. Bila saya sebut apa khabar semua, barulah buat ya. Subhanallah. Wahai para wanita salihah, perhiasan terindah dunia. Wahai para wanita yang sabar, yang redha dengan suami, dengan anak-anak. Wahai para wanita pekerja yang cari rezeki yang halal untuk diri dan ahli keluarga. Wahai para wanita bakal bidadari di syurga Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, saya nak tepukkan. Okey, tepuk. Masya-Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita nak masuk tajuk kita. Sekarang pukul berapa? 1, 2, 3. Kita patut habis pukul 2 suku. Okey. Tajuk kita ialah mencari ketenangan di sebalik kesibukan. Di sebalik kebizian. Betul ya? Mencari ketenangan di sebalik kebizian. Masya-Allah. Di sebalik kesibukan. Alhamdulillah muslimat yang saya cintai, yang saya kasih kerana Allah. Tengah hari ini Allah yang temukan kita. Walaupun mungkin kita rasa kita yang usaha datang, tekali, berjalan apa semua kan. Tetapi hakikatnya Allah yang qadir, yang muqtadir, Allah yang maha berkehendak dan maha menentukan. Allah yang berkehendakkan kita untuk hadir pada tengah hari ini.
Kita hadir, nama, jasad, roh kita berada di sini kerana Allah berkehendakkan kita hadir di sini. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu syurga Allah. Yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama. Jadi sekarang sebenarnya kita memiliki beberapa sumber ketenangan. Apa dia? Ketenangan berada di majlis ilmu, di taman syurga Allah. Sebab itu saya minta kita bukakan pintu hati kita. Untuk membukanya, kita sama-sama baca doa. Ikut saya, doa ni dah selalu dah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, bukakanlah dadaku, hatiku. Wa yassirli amri. Permudahkanlah urusanku, urusan hidupku, urusan matiku, urusan bangkitku, urusan barzahku, urusan keluarga, urusan anak-anak, menguruskan suami, menguruskan harta, menguruskan hati, menguruskan emosi, menguruskan fizikal, menguruskan mental. Bantulah kami ya Allah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, agar mereka memahami apa yang aku perkatakan. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, agar kami ringan untuk zikrullah, ringan untuk baca Al-Quran, ringan untuk berkata yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, ikatlah lidah kami daripada berkata keji, daripada mengumpat, daripada mengungkit, daripada menyebut aib orang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Nabi SAW bersabda, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak boleh masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Sebab itu kadang-kadang orang dengar datang majlis ilmu, dia dapat ilmu tapi hanya pada akal, tapi balik dia tak mampu nak beramal. Sebab ilmu itu tak boleh pergi kepada hatinya. Sebab itu sebelum kita pergi mendengar ilmu, banyak terfikir sekejap ke lama. Paling utama bukan kepada ui best ceramah dia, ui menusuk, ui memang sedap, tapi bergantung kepada bagaimana takungan ilmu tu, iaitu hati kita nak menerima. Sebab kita rasa kita dah dengar ceramah itu, ini begitu begini, tapi kenapa tak berubah lagi hidup kita? Kenapa kita tak berubah? Sebab ilmu itu ada gap ataupun ada sesuatu yang menghalang. Sebab itu saya minta sebelum kita masuk tajuk, kita istighfar dulu, boleh ya? Istighfar akan menggugurkan dosa, kotoran yang ada dalam hati kita, karat-karat dosa. Subhanallah. Kalau nama Allah Asma'ul Husna, kita beramal dengan zikir, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jali. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jali. Maksudnya Ya Allah yang Maha Suci dan yang Maha Jernih. Allahu Akbar, sedap sangat. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jali. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jali. Masa kita tengah marah, ataupun kita geram dekat seseorang, ataupun kita tengah macam sesak dada dengan sikap seseorang, ada orang fitnah, ada orang, sebenarnya sekarang Allah sedang uji hati kita. Mampu tak kita nak bersihkan hati kita daripada sifat marah, dendam dan sebagainya. Jangan sebab manusia-manusia itu merosakkan hati kita. Kita akan jadi pendendam, jadi pemarah, jadi pengungkit. Mungkin ada sesuatu yang suami buat membuatkan kita rasa nak ungkit semua kebaikan kita. Ya Allah, aku tak nak memiliki hati itu. Tapi Allah sedang duga kita. Kita nak ungkit ke tidak? Kita nak lepaskan marah ke tidak? Jadi kita boleh zikir, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jali. Okey, kita bagi laluan ni.